Maka atas sebab itulah proses penstrukturan diperkenalkan. Untuk tempoh yang pendek, iaitulah dalam masa lebih kurang sebulan ke 2 bulan saja, pihak tabung haji kena keluarkan satu plan penstrukturan supaya tabung haji boleh kembali berdiri di atas asas yang kukuh dan boleh memberi hibah di atas alasan dan keadaan kewangan yang tepat. Kapsul ala Kad Pagi. Bernama, tepat, pantas, kredibel. Program rentas kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum dan salam siaran waktu ini rentas kemanusiaan bersama saya Nazira Noran. Okey, seperti yang telah diwar-warkan rakan kita tadi, ketika ini kita ingin bersama-sama dengan Muslim Volunteer Malaysia MVM dan sudah ada pun di studio. Kita ingin perkenalkan dahulu Encik Muhammad Fauzan Abdul Syukur yang merupakan Timbalan Presiden MVM dan juga Muhammad Hairudin Latif Ketua Jabatan Media MVM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semangat ni kedua-duanya kan. Topik kita hari ini khabar dari Syria dan pastinya kita nak tanya khabar apa yang berlaku, apa yang telah anda juga lakukan mewakili penduduk ataupun masyarakat Malaysia yang cukup prihatin, pemurah dan sebagainya. Jadi untuk perbincangan kita minggu ini untuk slot ketiga RK ataupun rentas kemanusiaan 3 ini, kita nak dengar sendiri pengalaman sukarelawan Muslim Volunteer Malaysia MVM menyertai misi Ramadan 3.0 MVM iaitu pada 23 hingga 30 Mei baru-baru ini, dan dalam menyantuni pelarian Syria iaitu di Gaziantep, Kilis dan Sanliurfa Turki, dan juga kem pelarian Kara-Kubri dan kem pelarian Ahlul Syam di wilayah Azaz, Syria, okey, dan kutipan dana untuk Dar Al-Salama, pusat transit pelarian seberang Syria di Kilis dengan sasaran 36,000 juga akan dibincangkan nanti. Jadi untuk waktu ini kita perkenallah dulu siapa ni kan. Sebelah kiri saya Muhammad Fauzan Abdul Syukur, Timbalan Presiden MVM. Kita perkenal dahulu Cik Fauzan. Tugas anda sebagai Timbalan Presiden MVM. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan bin Abdul Syukur, Timbalan Presiden Muslim Volunteer Malaysia. Sebelum ni saya bergerak di sebalik tabir saja di MVM ni. Cumanya bermula tahun ni saya bergerak secara langsung dan bekerja sepenuh masalah dengan Muslim Volunteer Malaysia. Sebelum ni saya bekerja dalam bidang kejuruteraan selama 5 tahun sebagai spesialis dalam pembinaan kapal. Kemudian 2 tahun saya berkhidmat sebagai pegawai takbir dan guru di Sekolah Rendah Integrasi Trust Islam Al-Hawariyun Port Klang. Dan sekarang saya bersama dengan MVM lah. Okey, jadi sebelum ini sebagai seorang guru kan? Ya, betul. Okey, dan sudah berapa lama terlibat dalam misi kemanusiaan ataupun ini pengalaman pertama? Ya, ini pengalaman pertama saya. Sebelum ni sahabat-sahabat saya yang pergi ke misi bantuan. Jadi tahun ni saya bermula secara aktif dengan MVM. Jadi inilah tahun pertama saya dan ini kali pertama saya pergi ke misi kemanusiaan. Okey, sebelum kita gali pengalaman anda tu, okey, bersama juga dengan Cik Hairudin Latif, merupakan Ketua Jabatan Media MVM. Boleh cerita sikit peranan anda sebagai Ketua Jabatan Media ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua Media Kreatif di MVM, iaitu selaku untuk membuat skala rekod video dan skala liputan program, macam program di dalam negara dan di luar negara jugalah. Kami untuk dapatkan maklumat tu. Okey. Dan pengalaman saya sebelum ni, saya sebagai seorang 3D animator, iaitu membuat animasi selama 5 tahun. Dan selepas daripada itu saya terus masuk ke MVM lah untuk membuat sesuatu yang baru juga lah, untuk bantu macam orang-orang susah di dalam Malaysia dan juga di Line for Syria MLLFS yang menyantuni pelarian Syria di Turki dan juga Syria. Jadi Fauzan boleh mulakan dahulu pengalaman perjalanan misi
objektif misi menyampaikan bantuan iftar dan juga pack makanan dan projek dapur Syria di sana? Okey, bismillah. Misi Ramadan Syria pada 3.0 yang telah kami pergi pada 23 hingga 30 Mei yang lalu, kami telah menghantar sebanyak RM500,000 Malaysia hasil kutipan dari sumbangan daripada rakyat Malaysia, yang disumbang melalui kami dan rakan kerjasama kami di GPM Global Peace Mission Malaysia dan Malaysia Lifeline for Syria. Jadi objektif misi kami ke sana adalah untuk memberi manfaat lah dalam bentuk pack makanan iftar, pack keceriaan dan barang asas. Kami juga antara objektif juga misi ini adalah untuk mengurangkan beban penderitaan yang dialami oleh pelarian Syria. Sebagai untuk makluman kepada pendengar-pendengar, konflik yang berlaku di Syria ni dah masuk tahun ke-9, bermulanya sejak daripada Mac 2011. Dan lebih daripada 40,000 nyawa yang terkorban, dan pelarian lebih daripada 11 juta orang pelarian dalam dan luar Syria. Dan objektif lain antaranya adalah untuk menceriakan anak-anak pelarian Syria yang trauma. Kami akan adakan aktiviti-aktiviti dan kami bagi juga pack keceriaan dalam bentuk makanan, gula-gula, coklat dan toys. Okey, pengalaman pertama Encik Fauzan ke sana, apa perasaan menyaksikan sendiri, melihat sendiri kepayahan mereka dan mungkin kegembiraan yang terpancar di wajah mereka menerima kunjungan dari Malaysia? Perasaan saya pada mulanya kira macam kita expectation kita orang kata macam dah jangka lah perkara tersebut, mana kita boleh nampak dengan kesusahan yang berlaku. Tapi yang saya nampak jelas kelihatan kekuatan mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Kekuatan mereka, walaupun dia orang pelarian, seorang pelarian, tapi kita nampak dia orang cukup ceria, tak menunjukkan pun dia orang ni seorang pelarian. Tak nampak menunjukkan kesusahan pun. Tapi bila mana kita directly approach mereka, di situlah baru kita tahu cerita-cerita sebenar daripada mereka. Dan InsyaAllah nanti kita akan kongsikan mungkin dalam salah satu daripada cerita yang kami dapat dari sesi kunjungan kami di sana. Okey, Hairudin sendiri, bagaimana mewakili media kepada media juga di sana kan, di saat merakamkan ataupun peranan Encik Muhammad Hairudin sendiri berada di sana? Okay, bismillah. Pengalaman macam di sana, macam saya pertama kali di sana, dan masa masuk tu memang aspek saya macam keliling memang ada bangunan yang runtuh semua kan. Tapi bila first time masuk tu memang saya tengok memang dah clear tempat dia. Tak adalah bangunan runtuh tu. Kesan-kesan tu kesan-kesan sebelum ni. Dan memang diorang dah clearkan semua tu. Okay. Dan saya sebagai media pun macam first time di sana, dan dia punya suasana dia tu membuatkan saya sebab juga lah. Sebab bila kita di Malaysia semua macam semua ada cukup, dan bila di sana mereka kekurangan banyak perkara juga. Dan saya nak rekod waktu tu pun macam saya fikir 2-3 kali juga, kadang nak rekod ke tak. So macam agak-agak lah masa tu. Terkedu sekejap waktu tu. Dan waktu tu juga askar-askar di situ pun ada juga. Dan bila saya nak rekod tu agak kadang terbatas sebelum nak rekod, jadi kena jaga-jaga juga benda tu. Dan lagi satunya dari segi peralatan semua kena lengkap lah, macam bawa dalam beberapa saja untuk ke sana. Dan dari segi macam semua kelengkapan macam bateri semua kena siap-siap ready, sebab kita dari tempat penginapan tu jauh, dalam 3 jam. Okay. Jadi kita kena prepare awal semua tu. Dan memang kena kadang ada sekali tu saya terus edit gambar semua dalam van sendiri. Dalam van. So memang jalan gegar ke apa, memang terus edit situ je terus. So itulah macam
cabaran bagi saya juga untuk di sana tu. Okey, boleh tak saya nak tahulah kan, kalau saya pergilah nanti kan, saya pun dah cakap dah kat Haji Muhammad tu. Okey, kalau saya pergi nanti, apa larangan ataupun yang tak boleh kita rakam di sana? Larangan dia macam sebelum ni saudara Muhammad sendiri pernah share macam ambil gambar ataupun terus post di Facebook ataupun IG. Tak benda boleh tu kena jagalah. Kena tengok dulu. Kena macam contoh ambil gambar dengan Tapis. tentera ke apa, Okey. itu tapis dulu gambar tu. Lepas dah sehari sebelum macam tu lah, sehari baru boleh post gambar tu. Sebab kita nak tengok juga yang kita ambil gambar tu, Sensitivity tu. sensitivity tu. Sebab kalau ada kadang mereka ni pelarian, dia orang tak nak pun gambar dia orang tu dipaparkan keluar, dia orang tak nak nampak pun kesusahan yang mereka alami. Dia tak perlu kita minta izin lah, macam boleh tak saya minta ambil gambar, tak memang ada. kalau macam tu biasanya dia orang akan Lagi so baik ambil gambar curi lah juru maksudnya. juru gambar kita biasa selalunya ambil gambar curi lah. Okey. Baik, itu pengalaman daripada Muhammad Hairudin Latif, Ketua Jabatan Media MVM. Dalam rentas kemanusiaan siri 3 bercakap mengenai khabar dari Syria, kita juga bersama dengan Muhammad Fauzan Abdul Syukur, Timbalan Presiden MVM. Baik, kembali pula kepada pengalaman di sana sebagai petugas media dan juga petugas yang menyampaikan bantuan iftar, bantuan pek makanan dan juga projek dapur ni. Mungkin Cik Fauzan boleh ceritakan, ada tak pengalaman yang macam agak sukar jugalah untuk melakukan misi kemanusiaan pada kali ini? Pada misi kali ini, alhamdulillah, perjalanan kami dan gerak kerja kami dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sebab biasa misi sebelum-sebelum ni ambil masa dalam 10 hari, cuma kali ini kita ambil masa dalam seminggu sahaja. Jadinya jadual tu agak padat. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang baiklah daripada NGO tempatan Bonian, dan juga kita masuk ke Syria tu pun melepasi border Syria tu dengan lancar, sebab kita dapat surat kebenaran daripada Gubernur Wilayah Kiddi sendiri yang menjaga pintu sempadan Babu Salam. Okey. Dan Hairudin pula, bagaimana pengalaman di sana? Sebab saya dapat tahu yang ketika Hairudin terpaksa bertugas ke sana, isteri sedang sarap mengandung. Tunggu masa je nak bersalin. Tapi sekarang ni dah bersalin lah Alhamdulillah. Okey, mungkin pengalaman itu sebagai petugas media di sana. Pengalaman dia alhamdulillah macam tak sangka juga saya dapat ke sana untuk pertama kalinya. Tak rasa berbelah bagi ke nak tinggal isteri tengah sarap mengandung dan nak pergi kat sana? Sebab waktu tu macam ya Allah pemudahkan segala urusanku dan isteriku, ya Allah semoga semua berjalan lancar. So macam saya pergi je tawakal, sebab due date dia 8 bulan 6, so boleh jadi seminggu tu jadi awal ke, boleh kan? jadi awal. So alhamdulillah semua je berjalan lancar. Memang sempatlah saya balik tu terus sambut baby semua lah. Dan pengalaman di sana juga macam cuaca dia agak panas juga kat sana, sebab dia macam tanah luas kan, so panas. Dan satu cabaran dia adalah kamera saya waktu tu dia punya temperature dia naik, macam panas. So dia bila panas dia stuck, so nak ambil gambar dengan video pun terpaksa kena tunggu dalam 2 ke 5 minit macam tu baru boleh rekod semua tu. Dia panas sangat pun tak boleh, sejuk sangat pun tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena sedang dia temperature dia. Kena tunggulah Ya saya. Jadi itu dia cabaran Satu orang media. Cabaran lagi satu macam line internet. Kadang kat sana dekat tempat penginapan ni dia ada line dia. So bila dah masuk dalam Syria ni, line dia sekejap ada sekejap tak ada. So macam nak upload macam gambar atau video kena take time jugalah untuk upload di Google macam tu semua. Berapa tempoh masa Cik Hairudin mengedit visual gambar semua tu untuk share ataupun orang kata siar di laman Facebook atau Instagram MVM? Dari macam sehari tu, contoh sehari kita dah pergi ke kem-kem ataupun ziarah mana-mana. Waktu malam tu macam dalam pukul 1 macam tu, itu adalah waktu saya untuk siapkan semua tu, gambar dan edit video sekali lah. Terus edit. Nanti kita akan share dekat email dan nanti rakan di Malaysia akan post lah video tu.
Baik, kita bersama dalam program Rentas Kemanusiaan Siri 3. Kita bersama dengan Cik Muhammad Fauzan Abdul Syukur, Timbalan Presiden MVM, dan juga Muhammad Hairudin Latif, Ketua Jabatan Media MVM, dengan tajuk Khabar dari Syria. Anda boleh bersama kami di live Facebook kami untuk respon apa sahaja pendapat dan juga soalan, atau hubungi kami di talian 03 26927939. Kita kembali lagi selepas ini. Bernama Radio, semuanya mengenai anda. Kerana Malaysia, lebih 6,000 asnaf menerima faedah bantuan makanan, perniagaan secara berkala. Kerana Malaysia, bantuan ambulan dan pendidikan berjaya disalurkan ke negara bergolak. Kerana Malaysia, bantuan kini telah menjangkau negara Nusantara. Muslim Volunteer Malaysia yakin tindakan hari ini mampu mengubah masa depan. Bersama kami, meringankan beban dan memberi harapan baru kepada mereka. Maklumat lanjut boleh layari laman web www.mvm.org.my. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Rentas Kemanusiaan bersama saya Nazira Noran. Topik kita hari ini khabar dari Syria. Encik Muhammad Fauzan Abdul Syukur, Timbalan Presiden MVM, dan juga tetamu kita Muhammad Hairudin Latif, Ketua Jabatan Media MVM. Tadi kita dah kongsi pengalaman pada awal masa nak hantar makanan, buka puasa dan sebagainya, iftar di sana. Tapi saya tahu Encik Fauzan nak kongsi lagi pengalaman pertama kat sana. Apa lagi yang patut kita rasa kita cuba memahami sebagai seorang manusia, walaupun kita berada di sini, tapi kita cuba untuk memahami kehidupan mereka di sana, betapa payahnya. Cik Fauzan. Okey, baik. Semasa berada di sana, pengalaman saya antara yang saya rasa paling sedih lah. Melibatkan semua tim kita. Daripada tim kita ni ada 6 orang, daripada MVM 4 orang, dan daripada Malaysia Lifeline dan GPM 2 orang. Kesemuanya boleh katakan menangis, terkedu dan menangis semasa kami ziarah pada salah satu rumah di Sanli Ufa. Kenapa? Situasinya, kita jumpa seorang kakak di tepi jalan. Kakak tu akan tunjuk jalan ke rumah dia. Masa jumpa tu dia agak ceria. So, dengan dia punya orang kata emosinya apa semua cukup ceria dan bersyukur atas kehadiran rombongan kami. Tapi bila sampai di rumah dia, emosi dia yang sebenar tu kita nampak yang dia cukup sedih. Dan di dalam rumah tersebut ada seorang makcik tua, iaitu mak dia. Mak dia ni namanya Bahirah. Bahirah umur dah 85 tahun. Dan mak dia ni masa tim kami sampai, mak dia tengah solat duduk. Solat duduk. Kita fikir solat duduk mungkin sebab uzur kan. Tak kuat. Tapi sebenarnya dia lumpuh. Nak ceritanya sedihnya pada yang membuatkan tim kami dan tim sukarelawan yang daripada Turki sendiri menangis adalah ibu ni, makcik ni, kematian suaminya, anaknya dan 2 orang menantunya di depan matanya sendiri dalam konflik yang berlaku di Syria. Cuba bayangkan benda tu berlaku pada diri kita sebagai seorang mak, orang yang kita sayang, suami ataupun isteri, anak-anak kita yang meninggal ataupun sebabkan kemalangan depan mata kita. Pastinya kita terkesan. Ya, betul, terkesan dengan seumur hidup. Dan benda tu berlaku pun dah 5 tahun. Cumanya yang saya rasa benda yang kita boleh nampak pada keluarga ni, antara kakak ni dengan maknya, adalah kekuatan mereka dalam menghadapi keadaan tersebut. Dia orang redha dengan apa yang berlaku dan mereka bersyukur sangat-sangat sebab mereka yakin ahli keluarga mereka menanti mereka di syurga. Okay. Waktu itu saya nak rekod macam video untuk rakam dia punya situasi tu. Saya sendiri terkedu dan rakam tak? Saya rakam sikit-sikit macam tu je. Berbeza di macam sebelum ni saya pergi program dan saya rekod video semua. Saya rasa ini first time saya rekod
dan saya sendiri yang sedih walaupun saya tak faham dia punya bahasa semua kan. Jadi Tapi dapat rasa lah. dapat rasa seorang ni, saya sendiri sedih sebab mereka kehilangan yang dari segi macam kena perang semua. Kita mungkin meninggal sakit dia atau accident macam tu je. Jadi terkesan juga saya nak rekod waktu tu, saya pun stop. Saya kata macam dalam diri saya macam, ya Allah, ini adalah apa, ujian buat mereka. Ujian kita belum tentu lagi kan. So itu sajalah, macam saya sedih sangat di situ. Dia tak boleh dia orang ambil gambar ni dia kena kuat sebenarnya. Kalau tangan kita sedih, tangan kita menggigil tau. Okey, tapi itu pengalaman menarik Dan yang ada mahal. juga gaji kalau kalau macam kita kematian ahli keluarga kita boleh ziarah kubur mereka. Betul. Tapi bagi mereka pelarian, mereka terpaksa tinggal kuburan ahli keluarga mereka untuk menyelamatkan diri. Jadi bayangkan pusara tu tak ada kan. Betul. Jauh lah, kalau ada pun jauh. Betul. Kalau mereka meninggal pun tak jumpa lah, tak ada pusara kan. Okey, itu dia pengalaman dari Muhammad Fauzan Abdul Syukur dan juga Muhammad Hairudin Latif bersama dengan kita dalam Rentas Kemanusiaan. Ada komen daripada rakan Facebook kita ni, Muhammad Rizwan Osman, dia kata terima kasih atas perkongsian, semoga istiqamah tuan-tuan sekalian MVM dan juga Bernama Radio. Dan kalau anda ingin bersama kami 0326927939, kata Muhammad Azmi, terbaik MVM, semoga maju jaya Tuan Fauzan dan Tuan Hairudin. Saya rasa nak tanya juga Boleh. sebelum membawa bantuan-bantuan mereka yang bersedekah pada bulan Ramadan hari itu, maknanya cukup ke tidak sasaran bekalan, iftar dan juga dapur Syria kepada pelarian di sana baru-baru ini? Okey, baik. Sepanjang kita berada misi di sana, kita telah hantar sebanyak RM500,000 Malaysia. Okey. Dan anggaran manfaat lebih kurang dalam 50,000 orang anggaran manfaat. Tapi kita kena maklum bahawa pelarian adalah seramai 11 juta orang. Lebih 11 juta sebenarnya. Dan kalau ikut kira matematiknya, kalau ikut persen, lebih kurang dalam 0.45% sahaja. 0.4 tak sampai 1% pun sumbangan kita yang dapat sampai kepada pelarian-pelarian. Jadi yang lain tu tak dapat lah. Yang lain tu mengharapkan bantuan-bantuan daripada NGO lain, mengharap bantuan daripada kerajaan Turki sendiri. Dan kerajaan Turki sebenarnya dah melaburkan lebih daripada 30 bilion sepanjang 9 tahun konflik yang berlaku. Dan untuk makluman pendengar-pendengar juga dan Kak Ji juga, kami masuk dalam wilayah Syria, di wilayah Azaz tu. Azaz tu sebenarnya di bawah jagaan Turki, kerajaan Turki. Kalau kami lalu di jalan-jalan tu boleh nampak bendera Syria dan bendera Turki bersama-sama, sebab dekat situ Turki membayar tentera-tentera tempatan untuk jaga di wilayah Azaz supaya tak berlaku konflik dan mengelakkan berlaku ancaman-ancaman lain lah. Sebab Kilis, dalam Kilis Turki ni adalah kawasan wilayah yang paling wilayah yang berdekat dengan sempadan. Jadi kalau dia tak jaga daerah yang berdekatan dengan sempadan tu, berisiko lebih banyak risiko-risiko penyusupan masuk, ancaman perang dan sebagainya lah ke sempadan Turki. Jadi asbab itulah yang menyebabkan kerajaan Turki menjaga wilayah yang berdekatan tu, wilayah Azaz yang berdekatan dengan Turki. Wajah mereka saat berbuka puasa dengan bantuan yang dihantar oleh masyarakat Malaysia yang penyayang dan juga prihatin, mungkin boleh gambarkan juga. Cik Fauzan dan juga Hairudin pastinya berbuka puasa bersama-sama. Betul. Mungkin boleh melihat wajah mereka, boleh gambarkan. Yang saya boleh gambarkan, saya amat bersyukur kita di Malaysia dan rakyat Malaysia atas sumbangan yang kalian berikan, dapat menceriakan balik dia orang, dapat senyum. Dan antara momen berbuka puasa yang paling saya rasa macam meruntun jiwa lah. Kalau sesi berbuka puasa yang lain dia ada nasi, ada tu. Tapi ada satu di lokasi di Sali Urfa ni, kami berbuka di dataran. Rumah-rumah sekitar tu rumah yang dibuat daripada tanah. Tanah. Dan kita berbuka puasa tu di tanah lapang. Makannya cuma roti dengan sayur dan perahan lemon. Lepas tu ada roti tu ada daging kan, ada macam daging hancur sikit.
bagi mereka dia maklum, bagi mereka itu adalah makanan paling mahal yang mereka makan. Paling mahal. Paling mahal yang mereka makan pada waktu tu. Dan selepas habis makan tu je, anak-anak tu, kita bayangkan kalau kata kita perahan lemon tu biasa kita dah buang lah kan. Tak, dia orang kutip semua tu masuk dalam kotak, dia orang ambil bawa balik masuk ke rumah. Nak buat apa tu? Sisa-sisa perahan lemon je tu ya, kan? perahan lemon, sayur, ada apa macam roti-roti, mana yang air yang tak habis yang setengah, itu semua dia orang ambil. Betapa kita nampak kat situ berapa payahnya kehidupan mereka. Kita makan macam tu dah baru appetizer. Ya, betul. Baru Bagi kita betul. Mereka dah kenyang dah tu Mereka dengan dah makanan cukup. tu. Dibayangkan anda yang menyumbang dapat berkongsi rezeki dan menggembirakan mereka. Hairudin sendiri menyaksikan dan merakamkan perasaan ketika melihat mereka berbuka puasa dan iftar bersama-sama tu. Dan pada waktu itu saya buka puasa sekali dengan rakan-rakan lain dan saya lihat waktu itu macam semua orang dah habis makan. Jadi ada sisa-sisa macam satu box yang besar juga tu. Okey. Ada sisa-sisa makanan semua dan budak-budak semua dia dengan rakan-rakan dia datang. Dia cakap tak tahu mungkin bahasa dia orang jom makan ambil semua kan. Lepas tu dia makan ada sisa-sisa makanan orang tu dia makan. Dia makan juga habis kan. Separuh tu dia makan habis kan. Okey, baik. Ada komen lagi daripada Nur Cairah. Dia kata terbaik MVM, semoga terus maju dan dipermudahkan urusan untuk membantu ummah. Dan Nur Azila, moga terus dipermudahkan urusan. Dan Muhammad Najib, maju anak muda. Okey, baik. Itu cerita dari Syria, khabar dari Syria, mewakili rakyat Malaysia yang cukup pemurah dan juga prihatin. Semoga sumbangan atau sedekah kita pada bulan Ramadan tu akan adalah saham akhirat kita nanti. Betul. Tapi selepas misi Ramadan tu kita difahamkan juga MVM bekerjasama dengan GPM dan MLLFS iaitu Malaysia Lifeline for Syria untuk melancarkan kempen khas kutipan dana Dar al-Salama iaitu pusat transit pelarian perang Syria di Kilis. Mungkin Fauzan boleh cerita kepada pendengar tentang Dar al-Salama dan juga kempen ni. Ni kempen baru kan? Ya betul, kempen jadi baru. Kita nak tahulah berapa sasarannya ataupun tempoh kempen, kenapa kita perlu bantu mereka ni. Okey, baik. Kempen ni kami mula lancarkan pada hari ini. Okey. Baru ni. Kira hari ni lagi baru lancar. Hari ini baru lancarkan dan insya-Allah kita buka kempen ni sehingga selama 3 bulan bermula hari ini sehingga bulan Oktober. November 2019 yang mensasarkan kutipan sebanyak 36,000. Okey, sebelum tu saya cerita sikit berkenaan dengan Darussalam ni. Darussalamah ni adalah merupakan pusat transit untuk pelarian Syria sebelum mereka pergi ke Hospital Gaziantep. Sebab atas keterbatasan komunikasi antara pelarian Syria, sebab Syria akan bercakap dalam bahasa Arab dan Turki bahasa dia. Jadi memerlukan translator yang menerangkan tentang apa sakit pelarian Syria ni kepada doktor-doktor di Hospital Gaziantep. Jadi mereka menyediakan servis tersebut. Dan di samping tu juga mereka menyediakan di Darussalamah ni adalah tempat di mana pusat rawatan awal, pusat pemulihan awal kepada pelarian-pelarian Syria dan setakat ditubuhkan selama bermula daripada 2014 sehingga sekarang 500 orang dalam data mereka 500 orang yang telah dibantu dan dalam kapasiti semasa dalam satu hari lebih kurang dalam maksimum ke 40 ke 50 orang yang boleh berada di kompleks tersebut. Jadi ada yang memang sakit sebab perang, cedera sebab perang, dan ada yang memang sakit, memang sedia ada sakit seperti kanser kulit dan sebagainya yang memerlukan pembedahan lanjutan. Mereka tak dapat meneruskan rawatan dalam Syria dan benda tu dilanjutkan di Hospital Gaziantep Turki. Jadi kalau kita dapat membantu pada bulan Ramadan, selepas itu kita pun kena istiqamah lah. Betul tak? Ujian juga ni. Betul. 36,000 ni sebenarnya adalah untuk kos pengurusan untuk Darussalamah tu bergerak. Dari segi yang kata makan, bayar sewa dan transportation dan sebagainya lah. Dari segi maintenance katil dan kelengkapan-kelengkapan perubatan.
untuk di Darussalamah ni. Jadi itu dia Dar Al-Salamah pusat transip pelarian perang Syria di Kilis, dan dia lebih fokuslah untuk bantuan kali ini, seperti yang telah disebut oleh Fauzan itu tadi. Jadi peranan Hairudin pula kat sana nanti sebagai tukang ambil gambar jugalah. Ya, tukang ambil gambar dan merekam sekali semua dokumentasi video semua lah. Okey, jadi pastinya dapat menyentuh perasaan orang yang penyayang macam kita semua ni gitu. InsyaAllah. Okey. Baik, kita dalam rentas kemanusiaan bersama Muslim Volunteer Malaysia MVM, daripada Muhammad Fauzi. Dia kata moga jadi motivasi kepada anak-anak muda di Malaysia untuk menyertai MVM bersama-sama mengulurkan bantuan kepada semua umat Islam, insya-Allah. Okay, ada juga soalan daripada rakan kita Anis. Dia kata mungkin kita tak mampu nak sentiasa memberi sumbangan dari segi duit, tapi ada tak diberi peluang untuk menjadi sukarelawan dan menyertai MVM? Untuk menyertai MVM, insya-Allah sentiasa terbuka peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk menyertai kami sebagai sukarelawan. Program kami sebenarnya 10% sahaja jumlah program yang berada di luar Malaysia. 90%. 90%-nya semuanya adalah program-program yang kami jalankan dalam Malaysia. Mungkin ramai yang tak tahu. Betul, mereka kadang ramai tak pergi tahu. kat luar je. Okey, yang kat dalam tu apa program MVM yang biasa anda lakukan? Banyak program-program dalam Malaysia ni kita fokuskan kepada pembangunan asnaf. Contoh? Contohnya pemberian pemberian barangan asas, pemberian barangan asas, program Bistart. Program Bistart ni adalah program yang membantu asnaf dalam bentuk ekonomi. Kita membantu dia dalam bentuk untuk dia menjana pendapatan dia sendiri. Maknanya beri modal, mereka berniaga. Beri modal, mereka berniaga. Tapi kita pantaulah benda tu dalam program yang ada pemantauan dalam 3 hingga 6 bulan. Dan mereka perlu follow kita punya keperluan-keperluan yang kita nak lah. Ada yang dah berjaya tak dengan program asnaf macam ni? Alhamdulillah ada yang dah berjaya, dan kita insya-Allah nanti kita akan slot rentas kemanusiaan akan datang, kita akan ada kongsikan juga untuk program ini. Okey. Jadi pengalaman Fauzan dan juga Hairudin sendiri dalam program asnaf ataupun bantuan di Malaysia, kalau 10% dekat luar negara, pastinya banyaklah di Malaysia. Ya, betul. Yang terdekat ni apa? Sebab kita biasa dengar bulan Ramadan je kan. Tapi sebenarnya selepas bulan Ramadan tu apa lagi sambungan misi yang dilakukan oleh MVM sendiri? Di MVM sebenarnya kami ada satu program yang berfasa di bawah segmentasi MVM Hope, yang mana program ni memberi bantuan asas kepada asnaf yang kita pilih yang layak lah. Untuk selama 10 bulan, daripada bulan 2 sehingga bulan 11. Ada tempohnya? Program tu bermula daripada bulan 2 sehingga bulan 11. Jadi keluarga asnaf ni akan menerima bantuan barangan asas, akan menerima training, dan juga pelbagai inisiatif lain lah. Dan program terdekat ni adalah program yang saya terangkan tadi tu. Program ni kita namakan sebagai program Pure Heart. Cuma untuk sesi pada kali ni, program tu akan berjalan pada 29 hari bulan di Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Okey, contoh-contoh lah orang yang layak dibantu oleh MVM. Adakah macam contoh ibu tunggal ke, yang tak bekerja ke, sama ada suami dia meninggal ke, kena tinggal ke, atau bagaimana, miskin sangat ke, macam mana tu? Biasanya penerima-penerima ni kami dapatkan maklumat daripada pihak sekolah. Sekolah yang kami kerjasama untuk dapatkan untuk buat program ni, dan maklumat tu kami akan refer kepada Pusat Zakat Selangor. Refer dulu untuk dapatkan sinopsis sekiranya dia ni belum sama ada dapat ataupun belum ataupun pernah dapat. Dan kemudian kalau tak cukup baru bantu macam tu. Dan kami juga kemudiannya akan pergi ziarah secara direct. Maksudnya kalau ada 150 nama, 150 rumah yang kami akan pergi, dan kami tengok betul ke dia ni layak. Okey. Katalah ada orang rasa macam dia ni patut dibantu, jadi dia pun melaporkan kepada MVM. Boleh boleh. Maknanya MVM pergi siasat lah. Betul. Kita ada satu segmentasi touch. Program ni program bantuan salam namanya. Dan insya-Allah slot minggu depan akan kita bincangkan berkenaan dengan program bantuan salam ni. Program bantuan salam ni adalah program kita membantu dalam bentuk kewangan kepada yang amat-amat memerlukan. Program dalam bentuk kesihatan,
maknanya bantuan dari segi perubatan dan sebagainya lah. Okey, jadi dengan adanya cara tu, maknanya siapa-siapa yang rasa perlu dibantu tu bolehlah menghubungi MVM Betul, kan? boleh menghubungi kami. Tapi saya rasa lah kan, biasanya orang yang tak berkemampuan, yang memerlukan bantuan ni, mereka malu tau nak beritahu MVM tolonglah. Biasanya saya rasa macam tu kan. Biasa orang yang tolong sampaikan. Kebanyakan kami maklumat yang kami dapat adalah daripada orang lain. Kadang daripada rakyat Malaysia sendiri yang maklum, okey, jiran saya ni macam ni. Biasanya maklumat tu yang kami terima dan kami akan pergi siasat lah. Jadi kita ni yang tengok orang tu susah, betul. lah yang tolong laporkan Kita kepada yang perlu MVM. laporkan. Maknanya lepas ni kalau saya nampak orang tu susah, saya cakap kat MVM. Boleh. Tolong Amat bantu diadukan. makcik ni sekian-sekian. Ya, betul. Okey, baik. Daripada Syed, dia kata kenapa MVM perlu bantu Syria lagi? Bagaimana sokongan rakyat Malaysia terhadap program seumpama ini? Siapa nak jawab? Kenapa kena bantu Syria lagi? Okey, berkenaan dengan bantu Syria ni macam saya ceritakan tadi, kita bantu manfaat kita yang kita bawa tu untuk sekali hantar tu pun baru 0.5%. Tak cukup pun untuk kita nak support mereka, dan mereka juga ni adalah saudara se-Islam kita. Dan mereka ni sebagai pelarian ni, mereka ni tak ada hak sebenarnya kalau kata duduk di mana-mana negara. Mereka tak dapat hak untuk pendidikan, mereka tak dapat hak untuk kesihatan, mereka tak dapat hak untuk bekerja. Jadi kat situ mereka sebenarnya dalam kebuntuan. Apa yang tu, jadi apa yang mereka macam mana nak survivekan diri. Kadang kita tak nak sampai satu tahap nanti bangsa mereka ni ataupun di satu tahap yang mereka cuma mengharapkan pada sumbangan semata-mata. Kita nak inisiatif kita supaya mereka boleh bangun sendiri, dan one day mereka boleh bantu pula orang lain. Betul tu. Dan sebenarnya bantuan kita yang mungkin hanya RM1, RM2 tu lah yang mereka makan tu, orang kata boleh kenyang sebulan contohlah. Sebab dapur Syria tu pun memainkan peranan bekalan untuk selama berapa bulan lah rasanya tu mereka boleh guna. Yang tu kami serahkan kepada NGO tempatan yang menguruskan. Untuk yang macam sumbangan yang kami buat pada kali ini, untuk dalam tempoh bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Jadi 2 bulan selanjutnya tu ada lebihan-lebihan daripada tu, kami akan mereka akan uruskan, aturkan pembahagian manfaat tu kepada pelarian Syria. Jadi bayangkan bantuan anda tu tak putus sebenarnya. Ya, betul, tak putus sebenarnya. Baik, sekali lagi macam mana nak sampaikan ataupun kita nak menjadi masyarakat yang prihatin, memberi sumbangan, dan kita melakukan kerja-kerja ni sebenarnya dah jadi saham akhirat kita. Bagaimana untuk membantu dan menjadi sebahagian daripada Muslim Volunteer Malaysia. Individu atau badan korporat yang ingin membantu boleh melayari di Facebook ataupun Instagram Muslim Volunteer Malaysia, atau melakukan sumbangan terus di laman web khas iaitu donation.mvm.org.my. So kita boleh kat situ lah. Donation.mvm.org.my. Lepas ni Hairudin kalau nak ambil gambar, dia hati tu dia kena cekal. Cakap kat orang senang kan. Betul. Kalau sekali kita pegang kamera jatuh. Aduh. Baik, sekali lagi dan mungkin akhir kata daripada Fauzan dan juga Hairudin untuk kita sama-sama mengajak pendengar bernama radio untuk turut serta membantu projek yang terbaru ini, iaitu kutipan dana untuk Dar Al-Salama, pusat transit pelarian perang Syria di Kilis dengan sasaran RM36,000 yang kita bincangkan tadi. Okey, baik. Kami di Muslim Volunteer Malaysia, kami usaha untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan rakyat Malaysia kepada mereka yang memerlukan, termasuklah di Syria ni. Jadi antara yang terdekatnya adalah kempen untuk membantu Darussalamah dari segi pengurusan mereka yang dianggarkan kos dalam RM36,000 setahun. Jadi sumbangan ni sebenarnya RM36,000 setahun ni adalah untuk tahun depan, tahun 2020. Sebab untuk tahun ni mereka boleh survive lagi. Jadi kita sasarkan ni untuk tahun 2020, dan RM36,000 ni insyaAllah kita akan sampaikan pada misi kita pada akhir tahun ni untuk misi musim sejuk. Misi musim sejuk di Syria, kami akan bawa bersama
sumbangan 36,000 ni ke sana. Okey, untuk anda yang berminat untuk menyumbangkan ataupun bersedekah kepada MVM, boleh pergi sendiri ke laman Facebook Muslim Volunteer Malaysia dan dapatkan saluran yang betul untuk membantu mereka. Yang paling penting yang saya ingatkan diri saya juga, sedekah tak pernah memiskinkan kita. Betul, setuju Allah dah sangat, janji Haji. dah. Betul, tak? Haji. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzan Abdul Syukur, Timbalan Presiden MVM, dan juga Encik Muhammad Hairudin Latif, Ketua Jabatan Media MVM dalam rentas kemanusiaan siri 3 kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu-minggu InsyaAllah. akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Program Rentas Kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia. RM15 mungkin kecil.